Assalamualaikum Ustazah. Antara tugasan rumah seperti sidai baju, memasak atau seumpamanya dengan PDPR, yang mana patut kita dahulukan? Arahan dari ibu bapa atau pelajaran dalam talian dengan guru? Masya Allah. Tu yang saya kata terasanya tu di sini. Tuan-puan sekalian, ini anak kita yang tanya. Mana mereka perlu ikuti, turuti, mana mereka perlu dahulukan? Kan? Tengah nak PDPR tu, mak panggil. Along, tolong mak kat dapur masak ni. Orang ada kelas. Tak apalah kelas tu. Nama pun kelas online. Kau bawa je tu. Laptop tu main kat dapur ni ha. Tutup kamera tu. Tutup kamera cikgu tak tahulah. Tutup audio. Yang penting nama tu ada naik. Tuan-puan sekalian, betul tak? Memang boleh buat macam tu. Memang boleh. Along ni pula sebersalah. Turunlah dia tolong masak apa. Memang kalau ikutkan tak dengar dah tu. Apa cikgu ngajar apa dah ketinggalan dah. Okey. Baiklah tuan-puan dan puan-puan sekalian, anak-anak, ibu ayah, saya juga ada anak 5 orang PDPR. 2 orang sekolah menengah, 3 orang sekolah rendah. Anak semua 7. 2 orang lagi tak sekolah lagi lah. 4 tahun dengan 2 tahun. Subhanallah. Apa yang kami sendiri praktikkan macam ni. Bukanlah nak kata kami ni ibu bapa yang cemerlang atau terbaik, tapi itulah yang mampu dibuat. Kita bangun seawal pagi kan. Pukul 5.30 paling lambat lah bangun. Kalau dapat bangun pukul 5, Alhamdulillah lagi bagus. 5.30 kejutkan semua anak kan. Bangun, kita ajar dan biasakan anak-anak kita solat tahajud, solat witir kan. Witir tu biasanya kita dah siap solat lepas isyak. Sebab takut tak terkejut terlepas solat witir. Jadi tak ada masalah, lepas isyak terus solat witir. Yang kecil-kecil tu mereka solat witir 1 rakaat. Tak apalah. Yang dah besar sikit sekolah menengah, kita kata solatlah witir yang terbaik. Solat 3 rakaat. Kalau Nabi buat lebih lagi. Tapi kalau solat lepas isyak tak solat witir, bangun pagi esok. Okey, jadi 5.30 tu macam kita letak paling lambat bangun. Bila bangun awal, tuan sekalian, subuh sekarang 5.50 dah masuk. Lepas 5.50, sebab saya ada keluar pukul 7. 5.50, lepas tu kita solat, ayahnya pergi surau. Jadi anak kan tak boleh bawa lagi, tapi bapa dah boleh. Jadi pergi kita pun solat, 6 suku dah siap dah solat subuh. Kita dah buat solat sunat, solat subuh kan. Lepas tu baca al-maksurat. Baca al-maksurat 15 minit siap. Tak sampai, maksurat 10 minit siap. Baca al-maksurat, kemudian pagi biasanya baca surah Yasin. Memang jadi amalan setiap pagi baca surah Yasin. Kalau tak sempat. Tapi biasanya kalau 5.30 bangun memang sempat. Okey, lepas tu saya kuliah setiap pagi pukul 7. Ayah dia pun akan fokus. Start pukul 7, kami sendiri dah tak tahu dah anak, bukan tak tahu, maksudnya serah pada anak dah ni, macam mana mereka menguruskan. Tapi sebagai seorang ibu, saya sendiri, setiap hari kena ulang. Setiap hari kena ulang. Itu saya rasa macam, saya tak boleh guna ayat. Takkan Umi nak pesan selalu. Kalau Umi tak pesan tak buat. Memang dah lalui dah pengalaman. Anak-anak memang suka dipesan. Memang selalu kena pesan. Jadi, bak basuh baju, bak jemur baju, bak kemas bilik, bak mandi semua kena settle sebelum pukul 8. Sebab kemakannya mula PDPR 8.30. Memang saya bagi masa 1 jam tu pukul 7 hingga pukul 8. Lepas Umi habis kuliah nanti, Umi akan cek bilik semua kena bersih, tingkap buka, dah sapu, katil dah kemas. Lepas tu baju dah pergi turun basuh, sedang elok diorang turun basuh sejam, nanti boleh jemur terus. Pandai-pandailah sebab saya tak akan uruskan baju anak-anak. Memang abang kakak kena uruskan yang adik. Saya memang dah lama pun tak basuh baju mereka, tak jemur baju mereka, memang dah lama. Dah bukan berapa bulan ya, dah berapa tahun. Sejak anak-anak dah mula berdikari sebab ajar daripada kecil. Yang Ustazah nak jawab, kamu confuse antara arahan ibu, ayah dan juga PDPR. Ustazah nasihatkan kepada anak-anak, kamu bangun seawal pagi, pukul 7 hingga pukul 8, kamu boleh settle banyak perkara. Percayalah. Kamu boleh settle kemas bilik, kamu boleh settle ni, tak adalah berlaku, kamu tengah PDPR, mak panggil supaya jemur kain. Mak panggil supaya, basuh kain. Subhanallah, sebab apa? Mak ayah kamu tengok, kamu sangat bagus dan berdisiplin. Mak ayah kamu tengok, ui bagus ni. Kamu telah menunaikan permintaan dan dah menggembirakan hati ibu ayah kamu dengan awal-awal pagi kamu dah selesai semua. Mak pun tengok, wow bilik dah kemas. Dah settle. Dah Umi dah settle. Baju pun dah basuh, dah jemur dah. Okey. Sebagai seorang ibu, bila anak kita dah settle semua,
kita ni dengan willing kita rasa macam okey, dia dah buat, kita buat yang terbaik part kita pula. Jadi makan pun sebab sempat lah lepas saya habis keluar pukul 8 lebih tu makan, kadang-kadang dia orang tolong sama-sama masak, lepas tu kadang makan simple saja, begitulah. Bila ada waktu rehat, ini Ustazah nak pesan pada kamu anak-anak sekalian. Ustazah tahu jadual rehat anak. Contoh dia mula 8.30, pukul 9.30 selesai atau pukul 10, dia ada gap waktu. Ada waktu rehat setengah jam, ada waktu rehat sejam. Ustazah akan tanya, waktu rehat buat apa? Dan tak benarkan mereka waktu rehat duduk bersantai, duduk baring-baring apa. Okey, waktu rehat terus turun ya. Dia orang dah tahu. Okey, sebab kita duduk kat bawah, okey, dia orang pun turun. Oh, dah rehat ya. Okey, Umi nak tolong apa? Sebab Ustazah ni mewajibkan anak selalu melatih bertanya, Umi, ada apa-apa nak tolong tak? Lama-lama walaupun mula-mula dia terpaksa. Dan Ustazah nasihatkan kamu, wahai anak-anak, kamu kena membiasakan diri tanya kepada ibu ayah. Mama, ada apa-apa nak tolong tak? Oh, itu apa saya? Itu adalah soalan mujarab. Ataupun soalan yang sangat mahal. Ibu bapa sangat happy kalau kamu tanya soalan tu. Itu soalan emas tu. Itu soalan power tu. Soalan power, super power. Bila anak tanya ibu ayah, Umi, Abi, Papa, Mama, Ayah, Mak, ada apa-apa nak tolong tak? Kita ada setengah jam masa waktu rehat. Masya Allah. Sebab Ustazah tak boleh jawab. Okey, kewajipan kamu PDPR. Nanti ibu kamu akan kecil hati. Ibu kamu akan jawab apa? Perempuan ni, ibu-ibu pandai bebel, okey? Ibu berkata, oh masa ni lah ni. Tadi ada masa kamu baring, ada masa kamu tak buat kerja, ada masa kamu tak nolong. Gini. Tapi masa mak mi tak tolong kau tanah ni. Dia jadi macam tu. Kamu kena jaga masa kamu, anak-anak sekalian. Kamu kena ada disiplin. InsyaAllah, bila kamu menghormati ibu ayah, kamu pandai ambil hati ibu ayah juga akan ambil hati kamu. Ibu ayah pun akan menyokong kamu. Bila tahu je kelas, oh okey, kelas, okey, sorry. Umi tak tahu ada kelas. Bila kelas je, ibu bapa sebenarnya kena hormati masa itu adalah hak anak-anak dengan ilmu. Kalau kita rasa kita bertanggungjawab berkenaan dengan anak-anak dalam bab makan, minum, tempat tinggal, keselamatan, kesihatan dan sebagainya, tetapi kewajipan ibu bapa adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Itu wajib. Kalau tak beri berdosa kita ibu ayah. Itu nafkah yang perlu ditunaikan kepada anak-anak. Jadi waktu anak-anak belajar itu hak anak-anak. Tapi sebab soalan ni daripada anak, sebab itu saya jawab skop anak. Jadi kena muhasabah diri. Kenapa ibu ayah kita suruh juga kita buat kerja waktu belajar? Anak Ustazah kan, ada adik kecil. Ustazah ada umur 2 tahun. Maaf saya bahasakan Ustazah sebab ini saya jawab soalan murid ya. Ada umur 2 tahun, ada umur 4 tahun. Kadang-kadang adik ni kan, Ustazah saya tengah sibuk apa, saya kata okey Atikah tolong basuh cebok. Atikah pun keluar dengan cepat, okey bersih. Kadang tu kita nampak Atikah tengah ni, kadang-kadang Atikah cakap, okey saya nak sebut bahawa anak-anak komunikasi penting. Jangan kamu rasa emak ayah kamu tak memahami kamu sebelum kamu menjelaskan. Ini Ustazah nak pesan pada anak-anak. Kamu kena belajar memberi penjelasan. Jelaskan. Umi, Atikah ada kerja sekolah nak kena siapkan. Boleh tak bagi masa 1 jam? Okey Atikah, okey. Ambil masa 1 jam. Tapi kalau dia tak keluar daripada bilik, kita tahu kelas dah habis pukul 12 tapi tak keluar tanpa dia bagi explanation, Ustazah akan rasa, saya akan rasa, kenapa Atikah tak keluar lagi ni? Kan dah kelas dah habis pukul 12. Patut tolong ni nak ida-ida makan ni. Patut tolong Umi tengah kelang kabut masak ni. Sebab kalau dia tak bagi penjelasan. Seorang ibu ni kadang tak sempat nak fikir tu, nak fikir ni. Tapi sebagai anak, beri penjelasan. Umi, lepas kelas nanti setengah jam boleh tak ada kerja khusus nak siapkan gini-gini. Okey, jadi Atikah turun 12.30. Okey Atikah, is okey. Penjelasan akan menjernihkan sebelum kekeruhan. Jangan keruh dulu baru nak jernih. Lambat. Keruh dulu baru nak jernih. Mak ni bertempik dulu. Atikah kenapa nak main? Bebek dulu. Lepas tu dia tu, nak buat kerja sekolah. Kenapa tak cakap awal-awal? Dia timbul macam tu. Faham ya? Jadi, dalam bab konflik di antara kerja rumah dengan tuntutan belajar, kamu kena belajar atur masa. Kalau pelajar di asrama dulu pun sama, ada disiplin. Waktu ni solat jemaah, waktu ni kena prep, waktu ni. Sekarang kamu kena bina jadual dan disiplin di rumah kamu.
Kamu boleh buat jadual. Kamu boleh briefing pada mak ayah kamu. Okey, hari ni kelas ada 3 kali. Pagi 2, 1 petang. Okey, ni nanti ni. Okeylah kalau macam tu nanti dah habis kelas. Okey. Macam tu lah ya. Miscommunication yang selalu menjadi penyebab ibu dengan anak, ayah dengan anak saling bergaduh ataupun berlakunya salah faham. Masya Allah. Okey. Jadi wahai ibu ayah, bantu anak untuk jadi anak yang baik. Tolong bantu anak kita untuk jadi anak yang baik. Jangan bila ustazah sebut macam, dengar tu ustazah Semak cakap apa. Dengar tu, kamu kena. Jangan begitu, kita yang kena dahulu guide mereka, kejut mereka pukul 5.30. Okey, bangun, solat subuh awal. Dah kalau bangun pukul 6.45, bangun pukul 7, memang tak jadi, memang out. Dia jadi out sikit. Sebab itu, bangun 5.30 paling lambat. Dia jadi harmoni sebelum subuh, lepas tu dengar azan subuh, lepas tu dah sempat baca Yasin, dah sempat baca Al-Maksurat, lepas tu pukul 7 tu dia orang dah ni, kita akan rasa kehidupan hari itu berjalan dengan baik, tenang, barakah, rahmah. Allah akan pemudahkan sebab awal-awal pagi dah mula dengan Al-Quran. Okey.